Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Dunia Zakir. Hari ini kita nak sembang lagi tentang keris Melayu, iaitu keris Pandai Saras Berlok. Baik, di hadapan kita ada sebilah keris Pandai Saras Berlok, bilah mata berukuran tarung 15 inci. Baik, kita masuk dulu sejarah tentang keris Pandai Saras Berlok. Baik, pada suatu ketika waktu dahulu, ada seorang raja di belah utara semenanjung ini, mungkin di belah Kedah atau di belah Siam atau Patani atau di belah-belah yang utara tanah Melayu semenanjung. Seorang raja memanggil ataupun ingin mencari tukang pandai besi, buat keris yang pandai untuk bekerja dengan raja dan sultan. Jadi salah seorang tukang besi yang datang tu untuk menunjukkan kepandaiannya adalah seorang pandai besi, seorang tukang besi yang bernama Saras. Jadi Saras ni pun datang bawa sebilah keris dia yang berbentuk seperti buluh. Ada senggat-senggat buluh pada bilah keris dia. Dan juga dikatakan memang dibuat daripada buluh keris dia tu. Dia tak bawa keris yang besi. Kemudian bila ditunjukkan dekat raja, raja pun tengok, ini bukan keris, ini buluh. Jangan main-mainkan raja. Jadi raja campak keris dia tu depan kolam istana. Depan istana tu ada sebuah kolam. Raja campak keris dia tu ke dalam kolam. Jadi pergilah Pandai Saras ni balik. Jadi keesokan harinya raja tengok ikan-ikan dalam kolam dia semua mati. Kemudian dipanggil orang pandai, ahli nujum. Orang kata ahli nujum diraja lah, pawang diraja, minta tengokkan. Rupanya kerana raja mencampak keris ke dalam kolam itu, maka mati ke semua ikan-ikan yang ada dalam kolam. Disuruh pengawal untuk ambil keris tu. Bila pengawal masuk ke dalam kolam, pengawal pun mati. Jadi kemudian tahulah raja keris orang yang bernama Saras itu adalah sakti. Jadi orang Saras ni sakti, pandai buat keris dan kerisnya sakti. Maka dicari balik Pandai Saras itu untuk bekerja dengan sultan. Maka sempena design keris-keris Pandai Saras itu dinamakan sempena tukang asalnya buat Pandai Saras. Jadi kerana itu dinamakan bilah mata itu Pandai Saras. Kemudian masa berganti masa peperangan, Pandai Saras suka buat keris yang berlok dan banyak lok. Bila berperang, tikam susah nak cabut. Jadi sultan suruh buat keris yang lurus. Jadi ada juga Pandai Saras yang lurus. Baik, kita masuk kesenian reka bentuk keris Pandai Saras. Baik, di hadapan kita ni sebilah keris Pandai Saras. Kita tengok pakaian dia dulu. Sampir Kuseriwa. Sampir ni sampir pantai timur. Sampir Kuseriwa pantai timur. Ni bentuk Kuseriwa, ada bentuk ombak dia kat sini. Okey, ada bentuk dada tumah, ada bentuk lekuk, ada tebing kapal, bibir kapal depan belakang. Yang ini penduk perak, berhias penduk perak pada batang serunai, kayu kemuning limau, kayu sena, kayu pokok sena. Tapak sama kemuning limau, berhias penduk perak. Okey. Hulunya hulu tulang lembu berukir burung kakak tua, burung serindet. Burung serindet. Pendokok tembaga, bunga gelugur. Baik, kita masuk ke kesenian Pandai Saras. Macam mana nak tahu kesenian Pandai Saras? Senang je. Dia ada dada tumah dekat tengah ni, dia bertulang. Dia bertulang dada tumah. Jadi tengah-tengah dia ni ada tulang. Kemudian dia jatuh ke kanan dan ke kiri. Baik, kita tengok dari mula, dari pangkal dia. Sini ganjar. Okey, yang bawah ni nama dia ganjar. Okey. Kemudian kita tengok sini aring. Ujung ni nama dia aring. Kemudian yang bergigi-gigi di luar ini nama dia kerawang.
kerawang pada aring. Kemudian ada ukiran-ukiran dan tembus, ini kita namakan dia kerawang tembus. Kerawang tembus pada aring. Okey. Sini namanya belalai gajah ataupun akut gajah. Yang atas-atas ni nama dia kerawang pada akut gajah. Yang ini kerawang tembus pada akut gajah. Ukiran pada bunga dan kerawang tembus pada akut gajah. Yang ini lidah gajah. Yang ini lembah. Kawasan ni nama dia lembah. Kawasan ni nama dia pangkal. Kita tengok serong. Ni namanya kepala cicak. Ini dagu cicak. Leher cicak. Sini dagu cicak. Ni hujung ni dagu cicak. Sini leher cicak. Sini badan cicak. Ini ekor cicak. Ekor cicak. Sini pipih seperti kapak. Ekor kapak. Okey, kemudian kita tengok badan. Ni badan bilah pandai saras. Dia daripada pangkal dia bertulang dada tuma. Okey, bertulang sampai ke hujung. Simple nak kenal. Ni bahagian bilah badan. Sebelah sini kanan ni mata, hujung ni mata tuntung ataupun hujung bilah. Kemudian kita kira lok. Yang berlekuk ni nama dia lok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lok 7. Perutnya mesti ada 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kembung ni bulat ni perut. Kemudian berpamor seperti beras tumpah ataupun berpamor seperti lar gangsir. Ni keris pandai saras berpamor, lar gangsir ataupun beras tumpah sampai ke hujung. Cuma kalau seni reka bentuknya lebih kepada pandai saras Yahya. Keluarga pandai saras ni ada banyak. Ada pandai saras berluk, pandai saras lurus, pandai mamat, pandai saras Aminah, pandai saras Yahya pun ada. Yang ini lebih kepada pandai saras Yahya sebab dia banyak kerawang dan ada kerawang tembus. Jadi lebih kepada pandai saras Yahya. Okey. Sama juga sebelah sini kalau kita tengok depan bahagian bawah dia sama juga, design yang sama, ada kerawang aring apa semua. Cuma kat sini ada ketandaan retak. Retak terus ke atas sampai sini. Ini ada ketandaan retak. Ini ketandaan retak ya. Retak bukan bermakna tidak kualiti. Retak ataupun ada beberapa ketandaan salah satu kesenian yang diiktiraf dalam seni keris. Okey, boleh lihat secara berdiri. Berdiri, bilah mata ke bawah seperti orang pakai songkok. Ini songkok atau semutar. Ini muka orang. Ini pipi dia. Sini dagu. Sini misai. Lok ni janggut. Okay, boleh nampak kesenian ukiran pada kerawang tembus, akut gajah, lembah, kerawang pada akut, kerawang tembus pada akut, bilah mata. Okay, baik. Inilah kesenian pandai saras berlok. Baik, itu sahaja sedikit sebanyak saya mengulas tentang keris pandai saras berlok yang ada pada saya. Ini keris yang saya bawa kahwin. Waktu saya bersanding, saya pakai keris ni. Baik, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video keris yang seterusnya, mengulas tentang kesenian dan sejarah keris, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.